Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha. Sesungguhnya telah datang kepada kamu basair. Basair kalau buka dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, tuan-tuan, tuan guru kita Syekh Muhammad Sa'id, iaitu dulunya merupakan Qadhi Jitra, mengarang kitab tafsir Nurul Ihsan. Dia menyebut basair itu dengan tafsiran nur. Tafsiran nur, basair, nur, cahaya. Dan nur itu diperincikan dia dengan sama ada Al-Quran ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan telah datang kepada kamu basair daripada basirah. Basirah ialah sumber untuk pencahayaan kepada hati kita. Nak cerah hati kita ni, supaya nampak benda-benda yang betul, benda yang dimahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mahu kita hidup di atas muka bumi ini bagaimana? Iaitu Al-Quran antaranya. Sumber pencahayaan ataupun sumber ilmu ni, tuan-tuan, dia ada daripada kita tengok langit dan bumi, tengok bintang-bintang, tengok bukit bukau dan sebagainya, mencari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi antara yang paling utama ialah Al-Quran. Al-Quran ini Allah kata telah aku datangkan kepada kamu faman absara. Siapa yang nak ambil kesempatan untuk berusaha mencerahkan pandangan hati dia, maka fali nafsih, dia akan dapat untung. Fali nafsih. Wa man 'amiya, tapi siapa yang buat buta, tak mau nak tengok Al-Quran, tak mau nak baca Al-Quran, fa 'alaiha, maka dia mendapat kesan buruk terhadap diri dia. Jadi malam ni, tuan-tuan, saya nak ajak satu perkara. Mari kita rasa betapa beruntungnya kita Allah berikan kepada kita Al-Quran. Bila kita rasa beruntung tu, kita kena beriman dengan Al-Quran. Macam mana kita nak beriman dengan Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah ayat Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَلَنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Lepas itu, الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi orang yang kami turunkan kepada mereka Al-Quran, kita Nabi kita umat Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran, mereka itu yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan pembacaan yang sebenar. Apa makna pembacaan yang sebenar? Dalam tafsir yatlunahu haqqa tilawati, artinya baca dengan teliti makna-makna ayat tu. Sampai tang ayat rahmah, minta rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tang ayat azab, minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berinteraksi betul dengan Al-Quran. Antara yang diajak oleh para ulama yang kita dah beramal pada baca surah Tin, kan, wat-tini waz-zaitun, di ujung dia alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang jadi masa tu? Ramai orang kita sambut bala, kan, tidak panjang lagi, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Tu makna dia respon betul, ya, respon betul dengan ayat Al-Quran. Makna kata baca dengan bacaan yang sebenar,
dia merespon terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Bila baca ayat Al-Quran tu habang apa, dia cuba fikir. Itu yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang sebenar, bukan sekadar baca macam tu saja kan. Ada orang Melayu kadang-kadang dia ambil ayat Quran tu, dia fungsikan ayat Al-Quran macam bahasa Melayu. Tahu tak? Ada orang Melayu kita, ada satu orang bagi petua kat saya, dia kata, "Ustaz, nak pagar rumah kan payah Ustaz, senang kan?" Tuan, tahu tak? Pagar rumah. Ni, Pak suruh dah. Pagar rumah dengan macam mana? Dia kata mudah kan. Baca Alam Tarokai Ustaz. Kan? Baca Alam Tarokai. Dia kata macam mana baca Alam Tarokai? Dia kata kita nak pergi mana-mana kan, nak tinggal rumah, dia kata baca Alam tara kaifa fa'ala rabb. Berhenti tang tu dia kata. Pasal apa berhenti tang tu dia kata? Kalau lajak buka dia kata pencuri masuk. Ini kata baca ayat Quran ikut bahasa Melayu. Ingat dah Syekh Fahmi ajak cerita dulu. Cerita kata ada satu orang petua kat dia nak bagi orang perempuan mudah besar bersalin kan. Baca apa? Baca Alha kan. Baca Alha kumut takasur, di hujung dia apa dia? Summa latus'alun yawma idzin 'anin na'im. Syekh Fahmi tanya, mai tang mana Alha ni jadi ayat nak bagi mudah orang bersalin? Bila tanya balik dia kata tu summa latus, kata summa latus. Jadi hak ni setengah-setengah orang dia baca ni hayati cara Melayu, tapi kita nak hayati secara mafhum ayat Al-Quran yang sebenar kan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahnaf bin Qais tuan-tuan, dia satu hari baca ayat yang kita baca tadi ni dalam surah Al-Anbiya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kami telah turunkan kepada kamu satu kitab, dalam kitab itu menyebut kamu, dzikrukum, sebut kita semua. Lalu dia kata ayat ni bagi tahu, kata ada sebut saya. Jadi agak-agak saya ada tang mana dalam Al-Quran ni? Ahnaf bin Qais nak cuba cari, saya ni duduk tang mana, duduk dalam golongan mana. Jadi dia cuba cari dalam Al-Quran. Dia pun ambil Al-Quran, dia kata aku akan ambil Al-Quran, akan selak satu-satu, tengok tang mana disebut aku dalam Al-Quran ni. Maka dia mula baca dulu ayat-ayat yang sebut tentang orang-orang yang hebat, yang bagi sembahyang malam kan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tentang orang bangkit sembahyang malam, rajin menyumbang dan sebagainya. Lalu dia duk perhati. Rasa-rasa aku tak duk tak ni, dia kata. Ni kata Ahnaf bin Qais, sahabat Nabi, tawaduk dia, sahabat Nabi. Dia tak mengaku kata dia duk ada tang tu. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia selak lagi. Tang mana agak-agak aku ada ni? Cuba tengok pula, tengok geng-geng hak masuk neraka ni. Bila ditanya kepada orang-orang yang duduk dalam api neraka, masalakakum fi saqar, pasal apa hampa duduk dalam neraka saqar? Jawab mereka, lam naku minal musallin, kami tak sembahyang. Walam naku nut'imul miskin, kami tak bagi orang, tak menjamu makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami masa duduk atas muka bumi dulu masuk campur macam orang lain, gebang ikut dah. Nakhudu ma'al khaidin, khada yakhudu, makna dia kalau bahasa Kedah kita randuk. Ai al khawdu fil ghibati,
masuk campur dalam mengumpat orang dan sebagainya, tak kisah, tak persoal lah tuan-tuan. Ni orang-orang yang masuk neraka saqar. Dia pun parti orang yang masuk api neraka ni. Dia kata, ya Allah, harap-harap aku tak masuk dalam golongan ni, kan? Minta doa. Tuan-tuan, kita pun kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun cari lagi, tang mana aku duduk ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia tengok tang mana? Dalam surah apa dah? Taubah. Tang macam mana ayat dia? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, kan? Dalam surah Taubah tu. Was-sabiquna minal muhajirin, kan? Allah sebut 3 golongan. Jadi salah satu golongan di situ ialah orang-orang yang mereka itu mencampuri dalam kehidupan mereka itu, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang terlajak buat silap, tapi mereka bertaubat, kan? Qalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia kata, tani aku duduk ni, rasa-rasa duk ada tani. Kita pun lebih kurang macam tu lah kono. Yang kadang-kadang buat baik, kadang-kadang terlanjur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa ayat Al-Quran, dia cuba perhatikan, dia cuba nilai, dia cuba memahami ayat Al-Quran tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cukuplah malam ni saya nak tinggal satu persoalan. Apa dah kita buat? Sebagai orang Islam, apa sudah kita lakukan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil dak kesempatan dalam sehari hidup kita untuk mengkaji apa maksud ayat Al-Quran, kan? Buka, kalau kita tak faham bahasa Arab, buka terjemahan dia, tengok terjemahan dia ataupun tafsiran dia. Setengah orang tak bagi sebut perkataan terjemahan, sebut tafsiran dia. Kita buka, sama ada pimpinan Rahman ke apa ke, cuba ambil faham. Tuan-tuan, kalau kita tengoklah saudara-saudara kita yang asalnya non-Muslim tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam, tengok mereka laju pada kita, kan? Kita Islam daripada dulu, pasal apa tak boleh, kan? Dr. Izhar Arif dia kata apa? Dia kata, Dr. Farid Rawi tu dia kata, dulu masuk Islam tak reti baca Quran, cari orang nak mengajar Quran kat dia, cari budak, jumpa budak, kan? Kemudian mengaji Al-Quran, kemudian dia pulun dia ting kita, taranum boleh kat dia, kan? Taranum pun boleh kat dia. Kemudian bukan setakat tu, Dr. Farid Rawi ni antara tempat rujuk nak tahu tentang tafsir Al-Quran, kan? Dia sudah masuk dalam kategori pakar ataupun mahir dalam tafsir Al-Quran. Betapa dia baru berapa tahun saja yang masuk Islam, kita dah lama sebagai Muslim, maka mengapa kita tidak perhati Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kalaulah kita ada deria rasa yang sebenar, hati kita memang terbuka, memang cerah, hati yang penuh iman, dengar persoalan daripada Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka tak mau mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Allah bagi 2 pilihan saja. Kalau hang jenis suka mentadabbur Al-Quran, itu orang baik. Tapi kalau orang yang jenis tak mau tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran pun tak mau, berat dah nak baca Al-Quran, maka itu hatimu telah ditutup, telah menjadi keras. Maka wal'iyazu billah, kalau hati dah keras,
kita jauh daripada Allah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya yang jauh daripada Allah yang Maha Rahim itu ialah hati yang keras. Wal iazubillah. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita, menggoncang hati kita untuk kita mentadabbur Al-Quran. Dan Al-Quran itu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia diturun bukan sekadar untuk tilawah, tetapi liyadabbaru ayati, untuk mentadabbur ayat-ayatnya. Marilah kita bersama-sama berangan-angan, berusaha untuk mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.